kena ada lagi satu proses, iaitu perkenan Majlis Raja-Raja. Betul. Yang kedua Kerajaan Sabah. Yang tiga Kerajaan Sarawak. Dia tak sebut Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Johor, Kerajaan Melaka. Tak, itu perlembagaan. Jadi setelah dapat kelulusan dasar, KDN kemudiannya mendapat perbincangan dan mendapat persetujuan, termasuk Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja pada ketika itu mengingatkan bahawa warga negara ni satu perkara yang besar. Jadi tak boleh buka floodgate. Jangan bagi kepada orang yang tak layak dapat. Mesti ada elemen kawalan. Dalam arti kata lain, lakukan penyelidikan dengan cermat. So kita balik dan kita tubuhkan pasukan penyelidik. Dua tujuan. Pertama, kita kaji semua peruntukan undang-undang dalam negara kita yang berkaitan. Semua undang-undang yang namanya akta negara kita ada 840. Ya. Kemudian yang kedua, kita tengok pula amalan di negara-negara luar. Negara Commonwealth dan bukan Commonwealth. Dalam tajuk yang kita nak bincang. Daripada situ kita hasilkan matriks pindaan. Yang mana kita nak gugurkan, yang mana kita nak tambah, yang mana kita nak pindah. Matriks itu kembali kita bentang kepada kabinet dan kepada Majlis Raja-Raja. Itu prosesnya. Daripada situ barulah kita buat libat urus sehinggalah blue bill kita bentangkan dalam minggu ini. Baik. Kerana itu, daripada proses itu, maka antara perkara yang kita sebut adalah perkara 19B, kita tengok latarnya. Ini adalah foundling baby. Ketika undang-undang ini dibuat, tahun 50-an, 60-an dulu. Foundling baby ini dibaca dengan dua presumption. Yang pertama, anak yang ditemui itu, tempat lahirnya di mana? Presumptionnya, tempat lahir adalah tempat di mana dia ditemui. Yang kedua, presumptionnya apa dia? Dia dilahirkan oleh ibu yang reside permanently. Yeah, at least. At least. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Itu ayat dia. Jadi, kes ni berakhir dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan sebenarnya. Jadi hakim membangkit perkara ini, hakim kemudian tanya. Hakim juga tanya, tugas siapa yang membuktikan sebaliknya? Jadi hakim kata, tugas itu tugas kerajaan. Dalam arti kata lain, kena ada elemen siasatan di situ. Praktis sekarang ialah, foundling baby, bila ditemui, perkara 19B ini, perlembagaan boleh dapat, warga negara boleh dapat melalui pendaftaran, melalui kuasa undang-undang atau automatik, melalui naturalisasi. Ini 3 jalan saja. Jadi 19B ini foundling baby dapat secara kuasa undang-undang, tapi perlembagaan satu. Kita ada 14 lagi akta yang berkaitan dan kita ada kaedah-kaedah warga negara banyak lagi. Jadi punca kuasa utama Perlembagaan Persekutuan, tapi dia ada akta pendaftaran kelahiran, akta kematian, akta perkahwinan dan segala macam. Jadi menguruskan atas nama tugas kerajaan. Jadi kamu hanya lihat dari bahawa perlembagaan memberikan kuasa undang-undang, founding baby adalah kuasa automatik. Tapi dia disertai dengan apa? Dia kena ada laporan Jabatan Kebajikan, kena ada laporan hospital, kena ada laporan polis. Mengikut akta kelahiran, seseorang yang mengetahui tentang suatu kelahiran, dia hendaklah segera mendaftar, hendaklah segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Okey. Jadi, salah faham bahawa jumpa founding baby mesti bagi terus. There is a process. Yang tu kena respect dulu. Okey. Okey. Sekarang ini 19B itu, berapa jumlah yang telah kita bagi kelulusan? 142. Baik. Kalau dia tak dapat cara itu, dia masih founding baby. Founding baby maknanya masih bertali pusat. Kalau dia dah umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, apakah dia dinafikan langsung? Jawapannya tidak. Dia diproses di bawah 15A. Sekarang ni, statistik menyebut, bagi setiap 10 kes founding baby, 1 dapat secara 19B, 9 dapat secara 15A. Dapat tak warga negara? Dapat. Itu saya kena establish dulu. Okey. Okey ya. So itu keadaan dia. Jadi kebimbangan di kalangan yang memilih untuk berbeza pendapat terhadap cadangan ini adalah, pertama, kenapa pindah daripada kuasa undang-undang pada pendaftaran dan bagi kuasa pada menteri? Betul. Soal kuasa menteri tak timbul sebab